Okay, so kita pergi ke solving trigo. Kalau solving ni, okay, maksudnya solving. Kalau kita solving quadratic equation, maksudnya kita mencari nilai X. So kalau solving trigo equation, kita mencari apa sebenarnya? Theta. So kita mencari sudut. Tengoklah dia pakai theta ke, dia pakai X ke, kan? Ikut apa yang dia pakai tu. So kita akan mencari sudut tu. Okay. So saya dah briefing dah hari tu. Contoh dia yang macam ni. Kan daripada graf tu, kalau soalan 12A tu dia nak find value of theta. Find value of theta. Okay. Okay, katalah macam ni. Find value of theta when sin theta equals to 1. Dia macam tu. So equals to 1. So sini kosong, tengah ni 90, sini 180, tengah ni 270, sini 360, tengah ni berapa? 360, lepas 360 kita tambah lagi berapa? 400. 450. Tambah 90. 360 tambah 90. 450. 450. Lepas tu 540. Dia macam itulah. Okay. So yang belakang pun dia negative angle, negative 90, negative 180, negative 270, negative 360, negative 450. Lepas tu sini negatif 540. Okay. So daripada graf, okay, from graf, apa yang awak nampak? Apakah nilai theta yang sin theta tu sama dengan 1? Mana yang awak nampak? Apa yang jadikan dia 1? Nampak tak? Yang kemuncak dia tu, yang tinggi dia tu, berapa nilai dia? 90. 90. Lagi. Dia banyak. 450. 450. Kalau saya continue wave ni, dia lagi melambat-lambat. Wave ni dia tak stop. So belah negatif pun ada. Apa yang belah negatif dia? Negatif 270. Negatif 270. Sama juga ni. Kalau saya continue wave ni, kan, saya continue wave ni, dia ada lagi. So inilah kalau daripada graf awak akan bagi nilai-nilai ni. Awak akan kata theta sama dengan 90, 270. Apa lagi tu? Bukan 270. Apa? 450. Lepas tu negatif 270. Dan dia akan, list dia tu akan banyak lagi belakang. Kan? So, dia akan, kalau dia tak sekat awak punya kawasan, kita akan jenuh kita nak senaraikan. Itu sebabnya dia ada bagi theta di antara 0 sampai 360 darjah. So awak kena alert dengan yang ini. Okay. Yang ini kita boleh katakan sebagai dia punya interval lah. So dia punya kawasan tu dia dah limit dah. Dia kata cuma nak antara 0 sampai 360. So daripada 0 sampai 360 je. So kalau 0 sampai 360, yang mana je jawapan dia?
akan bagi. Manakah theta yang duduk di antara 0 sampai 360? Yang saya write tu ada apa? 90. 90. 90 je. So yang ini kita akan reject. Sebab dia tak ada dalam interval. Bukan dia salah. Cuma kita kata dia tak ada dalam interval. So jawapan dia cuma 90 je. Tak akan nampak macam tu. So kalau dia luaskan range, kalau dia kata nak 0 sampai 540. Kalau dia bagi pula range tu 0 sampai 540. So apa akan jawapan awak? 90 dengan 450. 90 dengan 450. Kalau dia kata dia luaskan pula lagi. Dia kata nak daripada negatif 450 hingga 450. Sampai 450 je. So nampak ni. Sampai 450. So apa jawapan awak? Daripada 0 cos theta daripada 0 sampai daripada negatif 450 hingga 450. So apa jawapan awak? Negatif 270. 60 Dengan 450 kena ambil lah. So maksudnya jawapan awak apa? Yang mana hit satu tu? Negatif 270. Lagi 90. Lagi satu 450. So jawapan awak akan bergantung kepada interval ni. Kan? So alert lah dengan interval ni. Lagi besar dia punya kawasan interval ni, lagi banyaklah jawapan awak. Dia akan bergantung kepada interval ni. Okay, tapi yang ini guna graf. Kalau yang kita nampak, contohnya kalau yang ini sin theta sama dengan 1/2. So theta sama dengan 1/2. 90. Saya padam. 450. 1/2. 1/2 yang line merah ni. Ada 2 titik yang saya buat tanda soal ni. Yang tanda soal tu. 1/2. Color merah tu. So awak boleh dapat tak tanda merah yang saya buat tanda soal tu? Kalau graf betul-betul, kalau betul-betul sketching guna kertas graf tu, kita boleh tahulah dia punya nilai degree tu. So kalau yang macam ni, 1/2 ke apa-apa nilai dekat part CY ni, itu yang kita akan buat calculation. So yang hari ni kita nak belajar guna calculation lah. Macam mana nak dapatkan theta dengan menggunakan calculation. Kalau guna graf senang, mana yang boleh terus tengok, kita boleh terus tengok. Tapi sekarang ni kita nak pakai calculation. Okay, so awak kena tahu maksudnya antara 0 sampai 360, jawapan awak mesti 2. Okay, 2 ni. Ni yang kita nak cari ni, yang tanda soal 2 tu. Ni 1/2. So ini sepanjang dia. Kalau tak dia banyak lagi titik merah. Titik merah yang saya buat ni, dia banyak lagi sebenarnya. Tapi kita nak had antara 0 sampai 360 je. Okay, macam mana cara dia? Step pertama, okay, find acute angle. Okay, salin yang apa yang saya buat ni, dia tak ada dalam YouTube ke, tak ada dalam mana-mana ni. Okay, find acute angle. Yang ini jangan tekan negatif jika ada. Okay, macam mana kita nak cari acute angle? Maksudnya kita akan bawa trigo tu ke sebelah. Okay, kita akan bawa trigo tu ke sebelah, dia akan jadi apa?
Sin kalau bawa ke sebelah dia akan jadi apa? Kita panggil apa? Sign negatif. Sin Sign. Inverse. negatif 1 Satu. kan? Kita sebut apa ni? Nama dia sin kuasa negatif 1 ni. Siapa tahu macam mana, apa dia punya nama dia? Tak tahu. Art sign. Dia bukan shift sign. Shift sign tu yang kita tekan calculator tu. Bukan inverse of sign pun bukan juga. Nama dia sebutannya adalah art sign. Kalau cos, art cos, art tangent. Itu maksudnya sign yang kuasa negatif 1 tu lah. Okay. So kalau depan 1/2 ni ada negatif, tapi sebab saya kata jangan tekan negatif, maksudnya awak just tekan yang positif je. Kan, pastikan dia sentiasa positif je sebab kita nak cari acute angle. So sekarang ni dia dah memang positif, so kita pun tekan je lah art sin 1/2 dapat apa? 30. 30. 30 ni dia bukan jawapan awak lagi. Okey, ini adalah acute angle. Kita panggil sebagai acute angle. Acute angle adalah angle yang kalau untuk sukuan pertama dia duduk tang sini. Kalau untuk sukuan kedua dia duduk tang sini. Kan, sukuan kedua. Kalau untuk sukuan ketiga sini. Sukuan keempat sini. Ini adalah acute angle. So kita nak mencari acute angle tu. Okay. Belum jawapan dia lagi. Okay. Yang kedua, kita akan determine quadrant. Okay. Masa inilah kita akan baru tengok positif atau negatif. So kita akan tengok depan 1/2 tu. Sekarang ni depan 1/2 ni, okay, soalan asal ni, depan 1/2 ni adalah positif. Okay, so awak kena tahu sign positif pada sukuan apa? 2. Satu 1 dengan 2. 1 dengan 2. So dia positif pada sukuan 1 dengan sukuan 2. So ini acute angle yang kita nak tadi, kita bubuh dekat sukuan 1 dengan sukuan 2. Okay. Yang ketiga, okay, kita akan check interval. Okay. Kita akan check interval, dia adjust jika perlu. Okay, macam mana nak adjust jika perlu? So interval yang dia nak, apa interval yang dia request tadi? So dia nak theta antara 0 sampai 360. Awak kena make sure theta yang pada step 1 dengan yang dekat tengah ni sama. Okay. So bila dia sama, awak tak payah adjust. Nanti kita akan jumpa contoh yang masa bila awak kena adjust. Nanti kita tengok. Okay, so biarkan. Kalau tak dah sama, kita tak payah adjust. Okay, yang keempat, okay, baru kita cari theta sebenar. Dapatkan theta sebenar. Yang tadi belum theta sebenar lagi. Tadi baru kita panggil sebagai acute angle. Masa inilah baru awak guna step apa? Step yang kedua ni, kita nak pusing. Okay, jalan. Okay. Awak jumpa line tu. So kalau jumpa line, awak kena catat berapa darjah dah awak jalan. So berapa darjah dah situ? Berapa darjah dah garisan warna biru tu? 30. 30. Okey. So awak jalan lagi. Jalan, jumpa line. Okey, berapa darjah dah awak jalan? Berapakah degree garisan biru tu? 150. 50. 150. Okey. Lepas tu jalan lagi.
Jalan tak jumpa, tak adalah. Kalau jalan sampai habis 360. Sebab awak boleh jalan sampai 360 je. So kalau tak jumpa, tak adalah. So inilah duanya theta awak. Kalau diikutkan dekat sini, sinilah 30, sinilah 150. Itulah dia. Okay? Yang kita nak cari. So kalau awak just ingat jawab benda ni, awak just shift sign tu salah lah. Shift sign awak just dapat yang acute angle tu je. Padahal dia banyak 30, 150. Kalau dia bukakan lagi dia punya kawasan request interval tu, lagi banyak awak kena bagi. So 4 step ni, ingat. Okay, ini beginning sahaja ni, 4 step ni. Kalau awak dah rasa boleh dah boleh conquer method ni, okey lah, tak payahlah. Siapa yang masih lagi baru nak faham, biasakan dengan 4 step ni dulu. Okay, B, YouTube. Dah salin dah? Dah. Okay, salin ke, screenshot ke. Siapa yang screenshot tu jangan pula dalam handphone tu je. Memorinya kenalah letak salin balik. Okay, kita tengok C. Okay, step 1. Apa step 1 tadi? Yang awak kata dah salin tadi, apa step 1 saya tulis? Cari acute And angle. acute angle. Okay, find acute angle. Okay, so acute angle theta, art sign. So awak nampak tak? Dia ada negatif. Tapi kita tekan 3/2 je. Jangan tekan negatif. So dapat berapa? Sini yang dia macam ada absolute tu. So jangan tekan negatif. Dapat berapa? 60. Okay, 60. Ini acute angle. Okay, step kedua, apa saya kata? Determine quadrant. Okay, determine quadrant. Baru kita tengok positif negatif. So sekarang ni positif ke negatif? Negatif. Baru negatif yang ini berfungsi. Tadi kita tak pakai lagi negatif tu. Okay, so baru kita fungsi negatif tu. So sign negatif pada sukuan apa? Third, fourth. Okay, so third quadrant and the fourth quadrant. So kat situlah kita letak acute angle kita tu. Okay, third and the fourth quadrant. Okay, step yang ketiga. Apa saya mention step ketiga? Check interval. So, apa interval yang dia request? Apa interval yang dia nak? Soalan tu, dalam soalan? 0 sampai 360. 0 sampai 360. Perlu adjust ke tak? Tak. Tengok yang dengan nombor 1 tu. So dia sama. Kan? So dia tak payah adjust. Dia mesti sama. Okay, yang keempat. Dapat cari theta sebenar. Cari theta yang sebenar. So theta sama dengan, okay, start lah nak pusing-pusing tu. So jalan, jumpa. Berapa? 240. 240. Okay, jalan lagi, jumpa. Berapa? 300. 300. Jalan lagi, habis dah 360. Dah tak jumpa dah. So inilah duanya. Okay, 240 dengan 300. So, awak tengok kat sini kalau daripada graf. Sabut graf ni. Saya try padam. Okay. So, dia nak negatif set 3/2. So, negatif set 3/2.
Dan negatif set 3/2 duduk tang bawah. So sini negatif set 3/2. Betul lah. So dia punya kawasan yang bersilang dengan dia, yang saya bulatkan bawah tu. So sinilah berapa ni? Ya. Bulat yang pertama tu berapa degree tadi kita dapat? 240. Situlah 240. Yang satu lagi 300. 300. Nampak tak? 240 ni dia ngam duduk antara 180 hingga 270. So 300 tu dia duduk dalam kawasan 270 hingga 360. Itulah sebabnya. Okey, kita mencari theta daripada graf. Tapi tak boleh nak tengok graf, kita buat calculation. Calculation dia 4 step ni, basically dia. Okay, any question so far? Ada yang 4 step ni apa yang nak dia tahu kan? Tak ada. Dia ikutkan kalau tanpa tulisan merah tu ini je lah jalan kerja awak. Nampak tak? Sikit je. Dapatkan acute angle, quadrant. Quadrant ni pun sebenarnya tak wajib. Kan kalau awak boleh nak congak, awak congak je lah. Tapi kalau saya suka nak bagi nampak. Okay. Saya jenis visual punya orang. Kalau saya nak buat kerja tu, tangan saya mesti menulis juga. Saya tak boleh nak tengok, hafal macam tu je. Dia mesti kena kira juga sekali. So ikutlah masing-masing punya style. Janji ingat. Okay, D, YouTube. Okay, we try for E pula. First step, macam mana? Apa dia? Acute angle. Okay. Biasakan sebut. Kita akan praktis banyak-banyak 4 step ni. Sebab dia banyak. Awak nampak solving ni start daripada muka surat 32 hingga 40. Solving sahaja. Dia punya besar dia solving ni. So berapa je acute angle dia? 75.52. 75.52 degree. Step kedua. So kuadran apa? Kedua dan ketiga. Apa yang kedua, yang ketiga ni? Kenapa awak pilih kedua dengan ketiga? Sebab cos negatif. Okay. Sini nak tengok negatif. So depan ni negatif. So sinilah 75.52 acute angle tu. Bawah ni pun 75.52. Okay, step yang ketiga, check interval. So apa interval yang dia request? Kosong sampai 360 darjah. Okay, tak payah adjust. Okay, yang keempat, baru cari theta yang sebenar. So apakah theta yang sebenar dia? Berapa? Senyap ni macam nak kena panggil nama je korang ni bagi alert. 104.48. 4.48. Okey. Ini sekuan kedua. Okey, jalan lagi jumpa. Siapa lagi? 255.52. 255.52. Okey dah. Jalan habis dah satu pusingan, tak ada dah. So ini je lah. Okey, buat F. Dapat apa jawapan F? Siapa yang dah buat? 21.52. 0.52. Berapa? 21.52. Salah. 194.48. 194.48. 300
345.52. 345.52. Tengok balik, ikut balik. Saya dah tunjuk 2 contoh. So awak bila awak nak faham, awak kena try pula. Kan? Dah tunjuk, lepas tu praktikal pula. Kena buatlah pula sendiri. Yang buat tu dapat tak 194.48? Buat ni, try sekarang ni. Saya dapat. Dapat? Dapat. Ada yang tak dapat nak tanya. Mas inilah yang bila tak dapat nak tanya. Acute angle apa? 14.48. 14.48. 48 ke 47? 48. 14.48. Acute angle awak. Jangan tekan negatif. Saya dah tulis dah. Kan? Kita dapatkan acute angle tu. So dia sukuan berapa? Sekuan ke 3 3. dengan 4. Sukuan 3 dengan 4 sebab sign negatif. Kan? So dengar ni step-step ni. Untuk yang baru beginner ni biasakan 4 step ni. Okay. Dia tak kena banyaklah sikit kerjanya mula-mula ni. Nanti bila dah selalu buat ni tak payah dah lah. Tak payah apa yang awak rasa nak skip. Skip. Tapi kalau nak skip pun kalau saya 2 dengan 3 tu. Tapi 3 tu penting juga. Madam, Ya. kalau guna kalkulator yang lama warna hitam ni kan, macam nak cari acute angle dia? Macam mana? Dalam degree? Mode awak dalam degree tak? Tak dalam radian sekejap Pertama sekali, kalkulator lama ke kalkulator baru ke, mode dalam degree. Tekan D tu kat atas tu ada tulis D. Dapat. Lepas tu shift cost. Shift cost kena letak kurungan. Kan? Lepas tu 1/4 tutup kurungan. Sebab yang color hitam tu dia tak nampak atas dengan bawah kan? So awak kena letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, dia akan shift cost 1 je. Dia lain. Okay? Dapat tak? Dapat madam, dapat. Terima kasih madam. Dia mesti shift cost 1/4. Dia kena kurung. Okay? Untuk yang lama. Kalau awak tak letak bracket, dia akan nampak apa yang dia baca kalau kita tak letak bracket. 1. Dia akan baca macam ni, shift cost 1/4. So salah lah. Okay. Kalkulator mode mesti dalam degree. Dua-dua mana-mana kalkulator pun mode dalam degree. Okay. 13. Solve the following equation for angles in the range. So yang ini apa tadi? Apa tadi saya sebut yang ni? Interval. So yang ni dia punya interval. Okay, nampak tak? Sekarang ni apa beza dia? Nampak tak ada 2 theta? 2 theta. 3x tolak 75. 1/3x. Dia lain sikit. Okay. Tapi step dia masih lagi berkisar tentang 4 steps tu. Okay. YouTube. Saya tak nak dah. Dan boleh tengok YouTube tu. Kalau YouTube tu pun cara lain ke apa ke, tengok juga. Okay. Awak boleh, so awak ada option. Nak guna cara lecturer yang ni ke, nak guna cara saya ke, ikut. Sama je semuanya. Okay. Acute angle. Apa dia? Berapa? 30. 30. Okay. So, bila awak bawa art sign tu, awak bawa sign ke sebelah, dekat sini masih kekal 2 theta. Okay. Kekalkan.
Sebab kita just bawa sign tu saja. So yang ini dia masih kekal. So dapat 30. Dan 30 ini jangan bahagi 2 lagi. Okey. Biarkan 30. Jangan awak tinggalkan theta dapat per dengan 15. Ada tak yang menjadi 15? Ada tak rasa akan bahagi dengan 2? Tak ada. Tu tak buat. Tak lagi dulu. Okay. So jangan bahagi dengan 2 lagi. Kekalkan tu. Okay. Step kedua. Apa step kedua tadi? Determine quadrant. Okay. So dia kuadran berapa? 3 dan 3 dengan 4. Okay. So 30 darjah. Third quadrant, fourth quadrant pun acute angle kita 30 darjah. Okay. Yang ketiga. Okay, apa yang dia request? Apa interval yang dia request? 0 sampai 360. Okay, 0 sampai 360. Okay, sekarang ni awak tengok. Kan? Dia sama tak? tak. So tak sama. Yang ini case yang tak sama. So kena adjust. Yang ni yang saya kata adjust jika perlu. Sinilah dia perlu di adjust. Maksudnya saya nak kena bagi sama. Saya nak tengah tu mesti 2 theta. So apa yang kita akan buat supaya tengah tu 2 theta? Darab 2. So kita akan darab 2. So darab 2 maksudnya kosong darab 2 kosong. Okay, theta darab 2 theta. 360 darab 2 720. So awak kena pusing jauh lagi lah. Sebab awak punya range tu dah besar sampai 720. Kan? So kita kena pusing banyak lagi lah sikit. Tadi sampai 360, sekarang ni awak kena pusing sampai 720. Okay, step yang keempat. Baru dapatkan theta yang sebenar. Tapi penulisan, okay, dia masih 2 theta lagi. Waktu awak nak pusing tu, masih 2 theta. Sebab kita tak bahagi pun lagi dengan 2. Kan? Masa mana yang kita bahagi dengan 2 lagi? Belum lagi kita bahagi dengan 2. So, dia masih kekal 2 theta. Okay, then kita akan pusing. Okay, start pusing. Jumpa. Dapat berapa? 210. 210. Okay, pusing. Jumpa line tu. Berapa? 330. 330. Okay, so awak kena pusing jauh lagi. Maksudnya awak akan pusing sekali lagi. Pusing. Jumpa. Berapa dah degree awak pusing dah setakat ni? 570. Okay, 570. Macam mana nak senang? Okay, saya bagi tips dia kalau nak senang. Yang ini adalah first round. Kan, pusingan yang pertama. So nanti awak akan pusing second round. Nak senang second round Okay, yang first tambah dengan berapa? First round tambah dengan apa? 360. Tambah 360. So maksudnya 210 tambah 360? 570. 170. 570. Lepas tu 330 tambah 360? 690. 690. Okay, kalau rasa tak confident, kita test. Kita pusing third round. Kita pusing pula third round.
So third round ni, apa dia punya tips dia? Second round, tambah 360. second round tambah 360. Okey, 270 tambah dengan 360. 930. 930. Tapi awak nampak 930 ni? Dah lebih. Dia dah lebih 720. So kita stop. Tak payahlah, nak test saja pun boleh. Okay, stop. So kita tak ambil lah, reject. Dia bukan salah, cuma dia tak ada dalam range. Okay, maksudnya 4 benda ni je. Nanti last sekali baru kita dapat theta. So nak dapat theta maksudnya setiap satu ni kena buat apa? Bahagi dua. Semua baru bahagi dengan 2. Okay, so dapat berapa? 210, 105 lagi 165. 165 lagi. 285. Okey, lagi 345. okey, good. Awak kena make sure theta ni mesti antara 0 sampai 360 lah sebagaimana yang dia request. Okay. So ini cara yang awak kena adjust interval tu. Any question? Awak punya nota tu buat yang macam conteng. Note-note yang saya tulis ni sepatutnya dalam nota tu tak payah nak bersih sangat. Dengar je. Dengar ni memanglah sekarang ni boleh faham. Sekarang minggu depan tu, itu gunanya kita nota ni. Nanti boleh review balik. Dah salin dah. Apa nak take note? Okey. C. Yang lain mana? Suara-suara yang lain. Angkat tangan. Saya nak tengok. Are you still here? Everybody raise your hand. Siapa ni tak angkat ni? Okey. Dah. Okey, kita try C. Kita tengok. Okey, step 1. Cari acute angle. Okay. 3x tolak 75 kekal. So apa je yang bawa ke sebelah? Apa je yang kita bawa ke sebelah? Cos. Art cos. Art cos 0.5. So apakah art cos 0.5? Enam puluh. Okey. Sukuan. Sukuan apa? 1 dengan 4. 1 dengan 4. Cos positif. Apa ni tulis? Sebut 1. Buat sukuan kedua. Ni namanya zahir dan batin tak seiring. So sukuan 1 60, sukuan 4 pun 60. Okey. Interval. Apa yang dia request? 360. Dia request 0 sampai 360. Okay, mula-mula awak akan tulis yang dia request. So sekarang ni kena adjust ke tak?
Perlu adjust tak interval dia ni? Perlu. Sebab ni saya kata rujuk yang nombor step 1 ni. So yang ni dengan yang ni tak sama. Tu yang kena adjust. Macam mana nak adjustkan dia bagi sama? Kita kena darab dengan apa dulu? 3. Darab yang 3. So kita akan darab 3. So kosong darab 3, kosong. 3 darab X, 3X. 360 darab 3, 1080. Okey, lepas tu apa lagi kita kena buat? Nak bagi sama tu. Apa lagi kita kena buat? Tolak 75 darjah ke? Ya. Tolak 75. So kosong tolak 75. Negatif 75. Negatif 75. 3X tolak 75. 1080 tolak 75. 1005. 1005. Ui, lagi banyak awak kena pusing. Tadi takat 720 ya. Sekarang ni sampai 1005. So lagi kena alert. Okay, so alert. And we have negative angle here. Double alert. Okay. So kita tengok macam mana negative angle tu, dia effect dia. Okay, step yang keempat. Apakah dia? Sebelah kiri ni masih kekal apa lagi kita tulis? 3X tolak 3X tolak 75. Okey, masih kekal. Sebab kita tak adjust lagi dekat dia punya angle dia tu. Okey, start pusing. Pusing, jumpa. Berapa darjah? 60. 60. Okey, pusing lagi. Jumpa. 300. 300. Okey, ini first round. Okey, tak payah nak pusing. Kita boleh terus guna. Tambah lagi. Ini first round. Okey, second round. Berapa second round? 420. 420. Lagi? 660. 660. Okey. Kena third round ni. Sebab awak sampai 1050. 1005 ke 1008. 1005. Third round. 780. 780. Lagi? 1020. 1020. Okey. 1020? Dah lebih. Dah lebih. Okey, stop. So untuk third quadrant tu, untuk third round tu awak ambil yang 780 je. So dia boleh stop. Itu sebabnya penting interval ni. Ini akan melimitkan awak. Nak sampai bila nak stop, sampai bila nak cari lagi. Okey. Tapi ada negative angle. Macam mana negatif ni berfungsi? Okey. Kalau ada negatif angle, buatlah satu lagi. Apa kuadran ni? Kalau lah. Kan nak guna yang sedia ada pun boleh juga. Cuma saya dah conteng kat situ. Saya buatlah satu lagi. Nak tunjuk dekat awak. Okay. Masih lagi first and fourth quadrant. Tapi now, bila negative angle, kita akan pusing macam mana? Arah ke mana? Jam. Kalau tadi lawan arah jam.
Kalau negative angle, kita akan pusing clockwise. Okay, kita akan pusing clockwise. So maksudnya awak pusing kot bawah, jalan-jalan-jalan jumpa. So berapa degree? Negatif 60. Negatif 60. Negatif 60 termasuk dalam range tak? Masuk dalam interval ni tak? Termasuk. Awak negatif 75 sampai 1005. Kosong kat sini. Negatif 60 dekat sini. So kena ambil lah. Itu sebabnya awak kena alert dengan interval ni. So awak kena ambil negatif 60 ni. Okay, try pusing lagi. Pusing. Jumpa. So itu berapa? Negatif 300. Negatif 300. Tapi negatif 300 ni kita nak ambil tak? Tak. Sebab dia dah lebih. Stop. Dah. Tapi negatif 60 kena ambil lah. Okay, so sekarang ni baru kita nak jadikan X tu sebagai as a subject. So kita akan buat setiap satu ni, kita akan buat apa? Bahagi 3 tambah 75. Salah tertib dia. 3X tolak 75 sama dengan 60. Maksudnya kalau saya nak X sorang-sorang je, apa dulu tertib dia? Tambah 75 bahagi 3. Tambah dulu 75 baru bahagi dengan 3. Okay. So setiap satu tu kena tambah dengan 75 bahagi dengan 3. Faham? Faham tak? Faham. Okay. So 60 akan dapat apa? 45. Okay. 300 akan dapat apa? 125. Okay. 420 akan dapat apa? 165. 660. Next. 245. 245. Next. 285. 285. So yang ini Negatif 45. add 5. 5. Tak bolehlah negatif. Sebab saya kata awak kena make sure apa? Yang boleh mendouble surekan awak, kena make sure X tu apa? Positif. No. Besar Antara daripada range X tu mesti 0 sampai 360. yang asal balik. So kalau awak dapat negatif 45 tu, kena mesti aku kira salah. Kan? Kena bolehlah menjadikan awak trigger sebagai awak punya reminder awak. Dia mestilah jawapan akhir awak antara 0 sampai 360. So 5 tu accepted lah. Kalau awak terlupa negative angle tu, salah lah. Sebab 5 tu tak ada. Tak cukup lah jawapan akhir awak. Jawapan akhir dia mestilah ada ke 66 tu. Baru dapat 1 markah untuk jawapan akhir. Okay. Apa nak tanya? Setakat ni? Tak ada. Okay, tak ada. So yang D ni, saya bagi teruslah jawapan. 270. So boleh try untuk D tu. Sebab saya nak habiskan ni. Kita dah lambat dah. By hook or by crook hari ni kita habiskan. Okay, can we proceed to the next page? Boleh. Okay. Tengok 14. Masih lagi solving. Okay, so this is your interval yang dia request.
Cuma tengok, weh dia upgrade. Jadi macam mana? Ada apa bezanya dengan soalan sebelum tu? Ada kuasa 2. So ada kuasa 2. Maksudnya dia dah masuk kuadratik. Asal kuadratik je dia kuasa 2. Asal kuasa 2 je itu adalah kuadratik. So dia ada kuasa 2. Yang ini semua kita panggil sebagai linear. Sebab ini semua nampak kuasa 1. Cos kuasa 1. Sin kuasa 1. Tangent kuasa 1. Ini semua linear. Okay. So kalaulah kuasa 2 ada kuadratik. Kuadratik ni sinonim dengan apa? Mana-mana quadratic equation apa yang kita akan buat? Nak selesaikan quadratic equation. Cari nilai X. Kita akan tekan kalkulator nak cari apa? Kita akan pakai Factor. factorize. So awak kena factorize lah. Okay, kalau kuadratik ni dia mesti sinonim dengan factorize. Okay, kalau kita tak nampak, kalau awak tak nampak dengan cos ni, katalah kita let y sama dengan cos theta. So, bila cos theta dah jadi y, maksudnya awak punya kuadratik akan jadi 6 Y kuasa 2. tambah y Y tolak 2 sama dengan kosong. Okay, so kita akan factor. So, dapat apa factor tu? Alah. 2 Y tolak 1. Saya tak nak bincang. Ni sebab ni YouTube. Okay, kita sorry, kita sambung bawah ni. Okay, masih sama juga. Tak mau dah benda yang dah bincang tu awak tengok YouTube. So, apa dia punya kuadratik dekat sini? 2y squared tolak y tolak 1. Okay, factorize. Y tolak 1, 2Y tambah 1. Okay. So, y ni tadi kan awak kata let sebagai sin theta. So, kalaulah awak factorize, sebenarnya dia adalah sin theta tolak 1. 2 sin theta tambah 1. Dia akan jadi macam tu. Betul tak? Betul. Okay, so kita akan dapat sin theta sama dengan 1. 1 lagi sin theta sama dengan Negatif 1. Jadi 1/2. So yang ini kalau confident dah, so tak payah buat let lah. Boleh terus tulisan hitam tu. Okay. Kalau awak rasa awak boleh nampak sin theta tu sebagai unknown y ke unknown x ke, boleh terus skip ketulisan warna hijau ni. Awak boleh terus jump into black color ni. Faham tak? Okay. Kalau rasa nak buat let y tu, teruskan buat. Okay. Kalau tak, boleh abaikan. Okay. So, kita dapat sin theta equals to 1, sin theta equals to negative 1/2. Linear. Baliklah tadi yang kita buat tadi, 4 steps. Tapi kena buat 2 kali. So, ini 4 steps tu lah. Tadi tu. Okay. So, fokuslah pada yang ini dulu. Okay, step pertama, acute angle. 90. 90. Sukuan. 1 dan 1 2. dengan 2. 1 dengan 2. Okay. Macam itulah. Walaupun 90 tu nampak benda yang sama. Okay. Theta, dia request antara apa dengan apa? Interval dia. 0 0 sampai 360. Kena adjust tak? Tak. Tak ya. Okay. So, baru theta yang sebenar? 90. 90. 90 sekuan pertama. Sekuan kedua pun sebenarnya
90. Dia ikutkan 90 tu dia macam ni lah. Okay, so dia memang strict. Sini 90, sini pun 90. So dia share line tu. Line yang awak akan ni kat sini, yang awak jumpa tu. So sekali je dia jumpa. So untuk sebelah sini jawapan dia satu je 90. Okay, yang sebelah ni sama jugalah. Apa acute angle? 30. 30. Sukuan? 3 dengan 4. 3 dengan 4. Range tak ubah. Okay, so theta yang sebenar? 210. 210. 210, 330. 330. Kalau rasa nak combinekan, bolehlah susun ikut ascending order. 290, 210, 330. So 3 lah jawapan awak. Inilah dianya. Itu je beza kuadratik dia. Nanti dia akan pecah kepada 2, 4 steps tu. Faham? Faham. Okay, see YouTube. Boleh proceed ni? Boleh. Okay, D. 10 second squared x minus 11 tangent x equals to 16. Kalau previous question, kalau dia sin aja semua. Ini kalau cos saja semua. But for this question, we got second dengan tangent. So nanti nak let y ni is nak second ke nak tangent. So yang ini dia upgrade lagi sikit. Awak kena rearrange soalan ni. Macam mana kita nak rearrange? Nak pakai macam mana? Ada tangent x dengan second squared x ni. Awak pilih nak jadikan dalam sebutan tangent ke nak jadi dalam sebutan second x? Tangent. Okay, so macam mana? Maksudnya kena tukarlah second squared x ni. Nak jadikan apa? Yang inilah kena pakai identities. Identities yang duk sebelum-sebelum ni yang kita ada. Basic trigo, double angle. Apa lagi? Compound angle kalau perlulah. So, second squared x pakai identity yang mana? 1 tambah tan square. So ini kita akan pakai basic trigo. Okay, tengok balik identities yang basic trigo tu sebab saya kata awak kena ada list of the identities tu. Boleh nampak terus keseluruhan apa yang ada yang kita boleh pakai. So second squared tukarkan jadi apa tadi? 1 tambah tan square. Okay. So minus 11 tangent x minus 16 equals to 0. Expandkan. Simplified. So simplify dapat susun balik apa? 10 tangent squared x minus 11 tangent x 10 minus 16 Minus 6 6. equals to 0. Okay, factorize. 2 sin x. Tolak 3. 2 tangent x Tolak 3. tolak 3. 5 tangent x tambah 2. Okay. So maksudnya we have here tangent x equals to 3/2. Satu lagi tangent x equals to negative 2/5. Alright, 4 then- steps. Madam, Yeah. yang the first one tu tangent x sama dengan 2/3. 2/3. Betul-betul 32. Berdebar aku. Okay. Sorry.
Sebab 2 kelas dah saya ajar 3/2. Awaklah kelas yang terakhir. Kalau 2/3 jenuh nak betulkan balik 2 kelas yang lain. 3/2 kan? Madam. 3/2. Betul-betul 32. Ha. Okay. 4 steps. Saya malas dah nak repeat 4 step tu. Saya nak jawapan akhir sini. Kamal? 56.30. Siapa? Daniel. Alright. 56.3 30. lah sayang. Betul. Woi, tak payahlah 30. Kosong ya. kat belakang. Lepas tu? Itu acute angle. Saya nak yang dah jawapan akhir dia. Oh. Okay. So dia sukuan berapa? Letak 56.3 tu dekat sukuan berapa? Tangent sukuan berapa positif? 2 dengan 3. Ingat add sugar to coffee. Nak ingat ni. Add sugar to coffee tu. Masih ni kita pakai tu. So semua dengan 2 add. So 56.3. So pada sukuan ketiga 56.3. So maksudnya untuk sukuan ketiga tu berapa Daniel? 236.3. Alright. 236.3. Okay. So yang ini 4/3/2. Okay, next untuk negative 2/5. Yang mana yang lain ni? Lain, lelaki-lelaki lain kata beras korang beli. 158.2. 158.2. 158.2. 338.2. 338.2. Okay, very good. Alhamdulillah. Kalau rasa nak rearrange balik, combinekan balik tiga-tiga tu, you can combine and in ascending order. Okay, clear? Clear. Okay, E YouTube. Okay, F. Nampak dia makin lama dia bagi test awak bentuk yang macam ni pula. So kita kena rearrange. Macam mana kita nak rearrange ni? Bawa set X ke sebelah kanan. Okay, so bawa ke sebelah. Semua darab dengan secant X ni. So here we have 5 plus tangent squared X equals to 9 secant X minus secant squared X. Okay, now we have tangent and secant form. Mana satu kita nak tukar ni? Tukar tangent. So, kalau awak tengok sini ada secant X yang linear, kan? Sini ada kuasa 2. Secant yang kuasa 2. Sini ada tangent yang kuasa 2. So, kalau nak mudah, kita akan ambil yang ini je lah. Sebab dia je yang ada kat sini. Okay, so walaupun dia tak ada dalam kalkulator secant ni, tapi kita boleh buat dulu jalan kerja dia dengan menggunakan secant. So, tangent squared X ni, apa formula, apa identities dia? Sec square X minus 1. Okay. Okay, rearrange semua into quadratic form. Dapat apa? Dua sec square X minus 9 secant X plus 4. Alright. Factorize. Secant X minus 4. 2 secant X minus 1. Alright. So here we have secant X equals to 4. Secant X equals to 1/2. Okay, now baru kita adjust lagi. Because of the secant is not in the calculator, so secant is 1/cos.
Okay. Kat sini baru kita boleh adjust macam tu. Okay. So cross product, switchkan tempat. Sini yang kita akan dapat cos X sama dengan 1/4. Yang sini kita akan dapat cos X equals to 2. 2. Alright. So ini 2 yang awak kena buat 4 steps tu. Okay. So sini jawapan. Kalau awak boleh nampak yang ini X tu, so step yang ketiga tu memang dia tak berubah lah. Dia punya interval tu senang. Pentingnya dapatkan acute angle quadrant. Yang itu. So dapat apa jawapan? 75.52. 75.52. Dia ada 1. 284.48. 284.48. Okay, how about the other one? Dapat tak acute angle? Undefined. Okay, sebab apa undefined? Max error. Sebab apa dia calculator tu tulis max error? Apa yang awak tahu reason dia sebab apa? Kena tahulah sebab apa. Nanti awak risau pula kata calculator tu rosak. Graf cos dengan graf sin paling tinggi dia akan hit apa? 1. 1. Paling rendah dia akan hit. Negatif 1. So maksudnya 2 ni ke atas, so that's why dia undefined. Okay, itu reason dia. Awak kena tahu juga graf tu. Paling tinggi dia 1, paling rendah dia negatif 1. So yang ini jangan biarkan dia sepi 1000 bahasa. Kita kenalah buatlah undefined. Undefined ya, jangan tulis max error. Max error tu calculator. Kena tulis undefined baru kami kata okay, dia dah ada conclusion. Kalau awak senyap aja cos X equals to 2, awak biarkan dia tu ketang-kanting macam tu, kami akan kata sama ada awak tak sempat buat ke, awak tak tahu buat ke. So markah boleh effect kat situ. Undefined got marks there, okay? So jangan lupa tulis undefined. Okay. Okay, ingat ni. Rapat dia more than 2 ataupun less than negative 1, semua akan jadi undefined. Okay, 15 ni. Saya nak tunjuk satu contoh yang ini. Apa bezanya dengan yang ni? Apa yang awak kena alert? Interval. Nampak tak? So dia suka hati dia je dia nak letak interval apa. Sebab saya kata awak kena alert. Okay, alert dengan dia nak request. Alright. So A, YouTube. Kita try, saya contohkan pula dengan B. So bila A dah YouTube, B saya dah buat. So yang lain tu kalau saya tak tunjuk tu awak kena buatlah sendiri, backup lah. Okay, here we have sin squared and cos X. Apa yang kita akan buat? Tukar mana? Sin ke cos. Okay, jadi apa? Y minus cos square X. Okay. So kita nak laju ni. Okay, saya nak habiskan chapter 5 sebab nanti awak punya group assignment chapter 5. So semua orang kena faham lah nak buat serba sedikit, serba satu, serba seorang. Tapi saya tak nak lah. Okay, saya tahu korang mesti buat bagi. Kau buat nombor 1, kau buat nombor 2, kau buat ni, lepas tu kita combine. Korang buat macam tu ke? Buat macam tu boleh. Tetapi nanti cross check dengan kawan yang lain. Sebab awak kena ingat markah yang kawan awak buat tu dia akan efek markah awak. Tuk nanti kawan awak tu buat salah, awak tak check, jangan nak marah pula. Orang kata kau lah punya pasal ni, soalan 3 ni salah. Jangan macam tu. Ini namanya group assignment.
Kan, kalau kawan tu buat nombor 3, yang lain pun tolong check juga nombor 3 tu betul tak kawan tu buat. Okey ni. So dapat 2 ni. Okey. So kena ingat cos yang ini apa dia punya acute angle? 60. So 60. Sukuan negatif. Negatif sukuan apa? 2 dengan 3. So 2 dengan 3. Okay. So tapi kena ingat X dia nak antara negatif 180 sampai 180 je. Okay. So awak pun start jalan-jalan. Start jalan-jalan jumpa. Okay. So bila jumpa berapa degree situ? 120. 120. Okay. Lepas tu nak continue jalan tapi permit awak sampai 180 je. So tak sempatlah sukuan ketiga tu stop. Okay, tapi dia ada negative angle. So negative angle ni kita akan pusing clockwise pula. Okay, kalau nak buat table yang lain pun boleh, diagram yang lain pun boleh, nak continue pun boleh. So maksudnya yang ni jalan jumpa. So yang tu berapa degree? Negatif 120. Negatif 120. So negatif 120. Okay. Lepas tu nak jalan-jalan lagi pun okay, dah tak boleh jalan dah. Sebab awak punya permit sampai negatif 180 je. So 2 inilah untuk sebelah sini. Cos X sama dengan 3. Undefined. Nampak dia more than 3. Okay. So C pun sama juga. Yang ini pilihlah. Nak tukar mana, saya bagi awak terus jawapan je. Okay, mana yang tak buat lagi ni, buat. Supaya kita boleh nampak awak ni faham ke tak. Kalau tak clear, tanya. Tanyalah kawan-kawan ke. Kalau tak nak tanya saya pun tak apa. Yelah, saya gemuk. Tak apa, tanyalah yang comel-comel tu. Janji awak belajar. Okay, yang ini for C. Salin jawapan. Check mana yang dah buat. Okay. D. Nampak lain-lain ni. So kalau lain-lain ni dia tak ada kuasa 2 ni, apa pula identities yang kita akan pakai? So kena fikirlah. Apa identities nak dipakai ni? So sini awak akan dapat X sama dengan negatif 150, negatif 30, 90. Okay, ini D. Okay? Salin tak ni? Salin. Okay, E. E, X sama dengan apa jawapan dia ni? Negatif 135, negatif 90, negatif 45, 90, 135. Okay. So ini E. Okay, F. Negatif 150, negatif 30, 90. So ini F. Okay. Dah? Dah. 16 YouTube. 17 A. X sama dengan mana jawapan dia? Okay, 30, 150. Okay, B. X sama dengan 78.5 dengan 281.5. Okay, C YouTube.
D jawapan 49.1 130.9 betul 229.1 310.9. Okey, ini jawapan dia. Okey, lengkapkan nota.